Sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Okey, hari ini saya akan memberi sedikit pencerahan berkaitan dengan pengurusan penasihatan dan bimbingan bagi program pengurusan pembelajaran. Okey, ia berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling. Apa itu bimbingan dan kaunseling? Bimbingan dan kaunseling dapat didefinisikan berdasarkan Kamus Dewan edisi ketiga adalah perbuatan membimbing, memberi petunjuk atau memimpin seseorang, dan orang yang terlibat dalam perbuatan membimbing dikenali sebagai pembimbing, iaitu individu atau dikenali sebagai kaunselor yang melibatkan aktiviti membimbing. Apakah itu bimbingan? Bimbingan mengikut Matthew Wesson, bimbingan ialah proses yang melibatkan dua individu, iaitu individu yang profesional yang bersistematik bagi menolong individu melalui prosedur pendidikan dan membuat interpretasi untuk memahami ciri-ciri dan potensinya dengan lebih baik lagi, serta untuk menghubungkan dirinya dengan lebih baik lagi dengan keperluan dan peluang sosial mengikut nilai-nilai dan moral. Menurut American Psychological Association, iaitu APA, kaunseling merujuk kepada proses untuk membantu individu bertumbuh, bergerak, mengatasi halangan yang melibatkan personaliti individu tersebut untuk mencapai pertumbuhan yang optimal terhadap diri mereka sendiri. Yang seterusnya adalah, apakah perbezaan antara bimbingan dan kaunseling? Kerana bimbingan dan kaunseling ini merupakan satu benda yang mempunyai perbezaan. Okey, dari segi aspek profesional, bimbingan merujuk kepada bimbingan tidak memerlukan tauliah dan semua guru boleh memberikan bimbingan. Manakala kaunseling merupakan seseorang kaunselor mesti mempunyai tauliah dan telah diiktiraf oleh mengikut Akta Kaunselor. Tempat untuk membimbing, guru boleh melakukan sesi bimbingan di mana-mana sahaja bagi bimbingan, dan bagi kaunseling pula, seseorang kaunselor perlu menjalankan sesi kaunseling di sebuah bilik yang khusus yang telah disediakan khas untuk klien kaunselor. Masa sesi bimbingan boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, tetapi bagi kaunseling mempunyai masa yang tersendiri, memerlukan klien untuk membuat tempahan masa untuk menghadiri sesi kaunseling. Dan seterusnya adalah teori. Bagi bimbingan perlu mempunyai pengetahuan dan kebolehan dalam memimpin sahaja, tetapi bagi kaunselor, mereka memerlukan kaunselor untuk menguasai pelbagai teori yang terdiri daripada teori behavior, teori structuralism dan pelbagai lagi bagi mengatasi masalah klien. Sasaran bagi bimbingan adalah individu, kelompok atau kecil, dan bagi kaunselor pula adalah individu dan kelompok yang kecil sahaja. Seterusnya, objektif dalam kajian yang ingin disampaikan, iaitu objektif pertama adalah mengenal pasti fungsi bimbingan dan kaunseling. Terdapat beberapa fungsi dan bimbingan kaunseling yang melibatkan kaunselor di sekolah dan dengan murid-muridnya. Yang pertama, mengenal pasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid.
Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Yang seterusnya adalah merancang, melaksana dan mengawal selia bimbingan dan kaunseling individu dan kelompok secara profesional dan beretika. Yang keempat adalah kaunselor adalah sebagai pegawai perhubungan saat seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Yang kelima adalah melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa. Yang seterusnya adalah mengenal pasti fungsi bimbingan dan kaunseling. Yang keenam adalah kaunselor berperanan untuk merancang, mentadbir, memeriksa mereka ke semasa. Yang seterusnya adalah mengenal pasti fungsi bimbingan dan kaunseling. Yang keenam adalah kaunselor berperanan untuk merancang, mentadbir, memeriksa, merekod, menganalisis, mentafsir dan melaporkan pentaksiran psikometrik berdasarkan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa. Yang ketujuh adalah merancang, mengawal selia dan mengemasakini rekod dan inventory murid berkaitan dan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Yang ke-8 adalah kaunselor juga berperanan. Kaunselor di sekolah juga berperanan dalam merancang, melaksana, mengawal selia serta menilai program dan aktiviti konsultansi dan rujukan berhubung dengan pembangunan dan perkembangan sahsiah pelajar. Merancang, melaksana, mengawal selia serta menilai program dan aktiviti konsultasi dan rujukan berhubung dengan peningkatan disiplin murid. Diri murid merupakan salah satu bidang atau fungsi kaunselor di sekolah. Merancang, melaksana, mengawal selia serta menilai program dan aktiviti konsultasi dan rujukan berhubung dengan peningkatan pendidikan atau kerjaya murid merupakan satu bidang yang sangat diperlukan dan di sekolah. Yang seterusnya adalah yang ke-11 adalah membuat aktiviti penilaian dan modul instrumen pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Merancang, menyelaras dan menilai sumber serta bahan berkaitan dalam bidang kaunseling. Situasi kepada jabatan kuasa penyelaras perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Kaunselor juga sebagai penggerak utama dalam program latihan bagi meningkatkan kefahaman tentang profesionalisme perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah. Membuat rujukan atau memberi khidmat kaunseling kepada murid, guru, kaki tangan serta sesiapa sahaja yang memerlukan sekiranya berlaku krisis dalam kawalan di sekolah. Fokus perkhidmatan kaunseling adalah mempunyai 4 fokus utama. Perkhidmatan kaunseling adalah pembangunan diri, perkembangan sahsiah diri murid, peningkatan disiplin murid, psikososial dan kesejahteraan murid dan pengurusan kerjaya murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Amni binti Muhammad Yusof dari program ISMP Geografi bernombor matrik D2019-2091-278. Saya akan menerangkan objektif yang kedua iaitu proses bimbingan dan penasihatan serta proses mentoring. Terdapat 5 fasa bagi proses bimbingan dan penasihatan. Fasa yang pertama adalah kesedaran guru sebagai guru pembimbing dan guru penasihat. Fasa yang kedua adalah menguasai kemahiran asas bimbingan dan penasihatan. Fasa yang ketiga adalah proses mengenali pelajar. Fasa yang keempat adalah proses membimbing pelajar dan fasa yang kelima adalah analisis penilaian pelajar. Fasa yang pertama adalah kesedaran guru sebagai guru pembimbing dan penasihat pelajar. Dalam fasa ini, pihak pengurusan sekolah terlebih dahulu perlu menerima konsep ini.
penekanan haruslah diberikan kepada guru yang mengajar kerana mereka lebih rapat dan lebih arif mengenai pelajar-pelajar mereka berbanding guru yang tidak mengajar. Guru juga perlu disedarkan tentang kepentingan perkhidmatan bimbingan dan penasihatan sebagai pengelola dan sumber rujukan bagi pelajar. Fasa yang kedua pula adalah menguasai kemahiran-kemahiran asas bimbingan dan penasihatan. Dalam fasa ini, semua guru akan dibantu dan diterapkan dengan beberapa kemahiran asas bimbingan dan penasihatan melalui kursus, seminar dan bengkel khas. Terdapat 5 kemahiran lain yang dicadangkan, iaitu yang pertama adalah kemahiran perkembangan personaliti, kedua, kemahiran melayan dan kemahiran mendengar, ketiga adalah kemahiran lisan verbal dan kemahiran bukan lisan non-verbal. Yang keempat adalah kemahiran mengenal pasti masalah pelajar yang bermasalah, dan yang kelima adalah kemahiran asas teori dan teknik kaunseling dan proses menolong. Fasa yang ketiga adalah proses mengenali pelajar. Pada fasa ini, guru-guru dapat mengaplikasi kemahiran-kemahiran asas kaunseling dan boleh mengenal pasti pelajar-pelajar yang memerlukan bimbingan dan penasihatan. Secara umumnya, pelajar yang memerlukan bimbingan ini dapat dibahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu pelajar yang datang secara sukarela, pelajar yang di bawah pemerhatian, dan yang ketiga adalah pelajar yang dikenal pasti sendiri oleh guru-guru sebagai memerlukan bimbingan melalui pemerhatian dan diagnosis. Antara teknik atau kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk tujuan mengumpul maklumat tentang pelajar yang menerima perkhidmatan bimbingan ini ialah teknik ujian, teknik temulbual, teknik soal selidik, teknik sosiometri, teknik skala pemeringkatan, teknik autobiografi dan rekod kesihatan. Fasa yang keempat pula adalah proses membimbing pelajar. Secara khususnya, pelajar akan dibimbing melalui 3 cara, iaitu menjalankan bimbingan secara individu, bimbingan secara kelompok dan juga konsultasi yang melibatkan ibu bapa. Oleh kerana pelajar memerlukan perhatian yang khusus, guru pembimbing lebih dapat mendekati pelajar melalui bimbingan secara individu kerana pelajar merasakan dapat diberi perhatian sepenuhnya oleh guru. Manakala bimbingan kelompok pula melibatkan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah yang sama seperti program yang berbentuk motivasi, kemahiran pelajar dan juga personal. Terdapat 6 tahap dalam proses membimbing pelajar. 6 tahap dalam proses membimbing pelajar. Tahap yang pertama adalah membina hubungan. Di tahap ini, guru seharusnya membina perhubungan yang mesra, saling mempercayai dan rasa selamat dengan pelajar agar pembincangan dapat dijalankan dengan lebih baik. Guru juga perlu mengingatkan kepada pelajar bahawa setiap individu itu sangat unik dan mempunyai potensi untuk bergerak ke arah kebaikan. Oleh itu, guru harus menerima pelajar seadanya, iaitu melalui penerimaan yang positif tanpa syarat, memperlihatkan ketulinan dan keikhlasan sehingga pelajar yakin bahawa guru adalah seorang yang boleh dipercayai dan seorang yang peramah. Tahap yang kedua pula adalah penerokaan. Pada tahap ini, guru cuba membantu pelajar dengan meneroka permasalahan utama pelajar melalui beberapa kaedah tertentu supaya pelajar dapat memberitahu apakah masalah yang dialaminya dengan lebih jelas. Tugas seorang guru pembimbing dan penasihat ialah mendengar dan meneroka dengan teliti dan penuh empati. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran masalah pelajar tersebut. Tahap yang ketiga pula adalah definisi masalah dan membina matlamat. Guru perlu melihat dengan lebih mendalam permasalahan pelajar melalui pendefinisian permasalahan utama dan membina matlamat mereka. Pada tahap ini biasanya, pelajar dan guru telah dapat mengenal pasti apakah masalah utama yang menyebabkan pelajar berkeadaan sedemikian. Matlamat tidak akan tercapai seandainya masalah utama pelajar tidak dikenal pasti.
Tahap yang keempat pula adalah alternatif penyelesaian dan pelan tindakan. Pelajar akan dibantu membuat beberapa alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang mereka alami dan guru akan membantu mereka merancang tindakan yang sesuai selaras dengan kemampuan mereka. Setelah situasi sebenar difahami, berlakulah proses perbincangan antara dua pihak untuk melihat alternatif apakah yang sesuai dan pilihan-pilihan yang dibuat mestilah membawa implikasi yang positif. Tahap seterusnya ialah melaksanakan tindakan yang dibincangkan dan membuat penilaian terhadap tindakan tersebut. Tahap yang terakhir adalah penamatan. Setelah pelajar mencapai objektif dan setelah pelajar mencapai matlamat dan objektifnya, maka penamatan hubungan bimbingan bolehlah ditamatkan dan guru akan memantau pelajar seterusnya melalui tindakan susulan. Fasa yang kelima adalah analisis penilaian. Fasa ini adalah untuk melihat keberkesanan perhubungan bimbingan dan penasihatan. Hasil analisis ke atas pelajar akan dibahagikan kepada dua, iaitu berjaya dibimbing dan tidak berjaya dibimbing. Keputusan dari fasa ini akan dijalankan ke fasa berikutnya jika perlu. Seterusnya, saya akan menerangkan proses mentoring dalam penasihatan murid. Menurut Grant Wigin 2015, beliau berpendapat bahawa guru bukan sahaja tugasnya untuk mengajar, tetapi juga menjadi pembimbing dan atau menjadi mentor. Bagi beliau ini adalah kunci revolusi pendidikan di mana pendidik harus meletakkan diri mereka sebagai pembimbing bagi pelajar. Menurut beliau juga, sudah tiba masanya kita membawa sikap yang sama dalam pembaharuan dalam kurikulum sekolah, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah tinggi. Terdapat 4 proses dalam mentoring pelajar. Proses yang pertama adalah menjalin perhubungan. Perhubungan mentor-mentee adalah aspek penting yang perlu dijalin semasa mentoring. Walau bagaimanapun, langkah ini tidak boleh dilakukan secara gopoh-gapah dan tidak boleh ditinggalkan. Berikan masa dan tingkatkan usaha supaya terbina perhubungan yang dikehendaki. Mentor dan mentee perlu menggunakan masa yang sesuai untuk mengenali antara satu sama lain supaya mereka timbul rasa saling mempercayai. Jika ini berlaku, maka proses mentoring akan menjadi satu aktiviti yang mudah dan bermakna. Proses yang kedua pula adalah merundingkan persetujuan dan perjanjian. Langkah seterusnya adalah untuk mentee dan mentee sama-sama menjana persetujuan dan perjanjian yang perlu dilaksana dan dipatuhi oleh mereka semasa sesi mentoring. Perjanjian meliputi penyediaan jadual untuk sesi mentoring, mengenal pasti batasan serta cara dan teknik mentoring. Wujudnya perjanjian bersama ini akan mewujudkan perhubungan yang harmoni antara mentor dan mentee. Proses yang ketiga adalah perkembangan profesional mentee. Merupakan langkah utama dalam mementori kerana ia melibatkan fungsi dan peranan mentori itu sendiri. Pada ketika ini, kedua-dua mentor dan mentee perlulah menentukan matlamat mentoring, menjana senarai latih tubi dan aktiviti mentoring supaya matlamatnya tercapai. Pada ketika ini juga, perlu ada usaha untuk mewujudkan perhubungan yang harmoni antara mereka secara berterusan. Proses yang keempat adalah menamatkan perhubungan. Proses mentoring akan berakhir apabila matlamatnya tercapai, di mana ia dinilai oleh mereka yang berkenaan. Perhubungan mentoring hendaklah berakhir dengan tahap pencapaian positif, iaitu satu transformasi berperingkat kepada perhubungan yang casual. Mentoring tidak sepatutnya berakhir dengan tiba-tiba. Dalam kes tertentu pula, perhubungan mentor-mentee akan berkembang kepada sesuatu yang lebih kekal. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya Jakima Simon akan meneruskan pembentangan yang seterusnya mengenai objektif yang ketiga. Baiklah, objektif yang ketiga ialah mengenal pasti ciri-ciri bagi penasihatan, bimbingan dan juga mentoring. Yang pertama ialah penasihatan.
Penasihatan ini berfokus kepada permasalahan yang dihadapi oleh seseorang daripada menumpukan diri sendiri kepada individu yang bermasalah. Penasihatan ini juga berbentuk arahan atau suruhan daripada seorang yang dianggap lebih berautoriti kepada orang lain. Orang yang berautoriti bermaksud orang yang lebih berpengalaman, banyak pengetahuan dan juga mempunyai pengiktirafan. Penasihatan ini juga ialah memberi nasihat di mana ia adalah strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh seseorang individu. Seterusnya ialah ciri-ciri bagi bimbingan. Menurut Muhammad Mansur Abdullah dan Siti Nordiana Muhammad Tamin pada tahun 2010, membimbing adalah proses membantu dalam bentuk individu ataupun kumpulan. Bersifat dipantau secara berterusan dalam tempo yang lama dan mempunyai arah tujuan. Bimbingan adalah untuk semua murid, yaitu untuk perkembangan diri mereka. Fokus utama bimbingan adalah mencegah masalah, sementara ia masih boleh dikawal. Guru bimbingan perlu bertingkah laku profesional untuk mengelakkan hubungan yang tidak sehat. Menurut Salahuddin pada tahun 2010 pula, bimbingan ialah menolong pelajar yang bermasalah dalam akademik, memberi nasihat kepada pelajar yang berhenti sekolah, berusaha memberi pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemahiran pelajar, serta menunjukkan jalan petunjuk kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran. Yang ketiga ialah ciri-ciri bagi mentoring. Ciri bagi mentoring ini ialah hubungan yang berterusan yang boleh dikekalkan untuk satu tempo masa yang panjang. Boleh menjadi lebih informal dan perjumpaan boleh berlaku apabila mentee memerlukan nasihat, bimbingan atau sokongan daripada mentor. Jangka masa mentoring adalah lebih panjang dan mentee akan menerima pendapat daripada mentor dengan lebih luas. Mentor biasanya adalah lebih berpengalaman dan berkelayakan daripada mentee. Fokus utama mentoring ialah pada kerjaya dan perkembangan peribadi mentee. Mentoring akan membimbing mentee untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan mentee. Baiklah, seterusnya ialah kepentingan pengurusan penasihatan murid kepada pelajar. Di sini saya ada berikan 3 kepentingan secara umum, di mana ketiga-tiga kepentingan ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Baiklah, pertama sekali kepentingan mengatasi kemerosotan akademik pelajar. Guru perlu lihat kemerosotan disiplin pelajar yang akan jejaskan persekitaran di sekolah dan perlu memberikan bimbingan kepada pelajar yang sewajarnya daripada pihak guru. Ini bermaksud sekiranya guru mendapati terdapat pelajar yang disiplinnya teruk maupun disiplinnya sangat merosot, guru tersebut perlulah mengambil langkah yang sewajarnya agar kemerosotan disiplin pelajar tersebut tidak mempengaruhi pencapaian akademiknya. Baiklah, kepentingan yang seterusnya yaitu pencapaian akademik pelajar. Ini karena apabila guru membimbing dan menasihati pelajar mereka, pelajar akan sentiasa sedar dan ingin mencapai pengetahuan dan tingkah laku yang akan menyumbang kepada aspek pembelajaran yang berkesan. Pelajar perlukan bimbingan
untuk memenuhi perancangan pendidikan dan kehendak akademik di sekolah mereka. Baiklah, kepentingan yang ketiga yaitu kepentingan psikososial pelajar. Pelajar perlu dibantu dalam perkembangan sahsia pribadinya agar tidak terjerumus kepada perkara yang tidak sihat. Selamat sejahtera, saya akan bentangkan berkaitan dengan sistem fail, bimbingan, dan kaunseling. Sistem fail adalah pengurusan rekod yang melibatkan urusan penyusunan dan penyimpanan mengikut klasifikasi rekod supaya mudah dikesan dan diperoleh dengan cepat apabila diperlukan. Seterusnya, klasifikasi fail yaitu proses untuk mengenal pasti kategori atau rekod yang telah dijana dan dikumpul ke dalam fail bagi memudahkan untuk pemerihalan, kawalan, pautan, penetapan, status pelupusan, dan akses kepada fail tersebut. Fail disusun mengikut turutan nombor rujukan fail dan memastikan skop fail yang dibentuk adalah tidak terlalu besar sehingga mengalami kesukaran untuk mencari maklumat dan tidak terlalu kecil sehingga kandungan fail tersebut adalah terlalu sedikit. Seterusnya adalah fail bidang. Fail bidang adalah salah satu jenis fail di bawah tanggung jawab guru konseling, dan fail bidang ini menggunakan fail kulit keras untuk menyimpan dokumen atau maklumat berkaitan bimbingan dan konseling. Seterusnya adalah fail bimbingan dan konseling. Fail ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian lagi seperti fail konseling murid kes khas, fail bimbingan dan konseling murid, dan akhir sekali adalah fail ujian psikometrik. Seterusnya adalah fail bimbingan kaunseling dan kerjaya. Fail ini mengandungi perkara seperti program bahagian kaunseling, pembimbing rakan sebaya, bimbingan kerjaya dan usahawan, mentor-mentee, motivasi murid, guru penyayang, jejak kerja, dan program alumni. Sistem fail bimbingan dan kaunseling yang saya bentangkan sebentar tadi adalah secara umum saja yang saya peroleh maklumatnya daripada sumber yang sahih, dan saya percaya bahawa sistem fail bimbingan dan kaunseling adalah berbeza-beza mengikut sekolah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan semua. Nama saya Asdina binti Dainun alias Dainun dengan kad matriks di 201920911312 daripada Fakulti Sains Kemanusiaan Bidang Pendidikan Geografi. Oke, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan program-program yang dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Konseling di SMK Seri Aman, Pasir Putih, Kelantan sepanjang tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, program-program yang dijalankan di bawah Unit Bimbingan dan Konseling ini memfokuskan kepada 4 aspek, yaitu pertama, pembangunan dan perkembangan sahsia diri dan murid, yang kedua, pendidikan kerjaya murid, yang ketiga, psikologi dan kesejahteraan mental murid, dan yang keempat, yang terakhir adalah peningkatan disiplin diri murid. Oke, di slide sebelah saya ini merupakan antara program atau aktiviti yang telah dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Konseling di SMK Seri Aman Pasir Putih, Kelantan. Antaranya ialah ceramah motivasi SPM dan STPM, sesi konseling individu dan berkelompok, kursus ketua dan penolong tingkatan, minggu disiplin, motivasi perdana, aktiviti kemahiran belajar, minggu sesuai kenal tingkatan 1-4 dan pelajar asrama, program konseling yang berfokuskan kepada ponteng sekolah, taklimat pengisian online IPTA bagi pelajar lepasan STPM, analisa ujian psikometrik, aktiviti PRS, bimbingan kelompok, program kemerdekaan, program keselamatan jalan raya, taklimat e-rayuan bagi pelajar STPM, minda sihat, amalan guru penyayang, program mento-menti, majelis
solat hajat dan restu ilmu PT3, program selepas PT3, dan ceramah psikologi persediaan sebelum peperiksaan. Oke, yang seterusnya merupakan kesan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling kepada pelajar di SMK Seri Aman Pasir Putih, Kelantan. Oke, kesan ini terbahagi kepada dua, yaitu kesan yang berlaku dalam jangka masa yang pendek dan kesan yang berlaku dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh perubahan seseorang pelajar dalam jangka masa yang pendek, yaitu ponteng sekolah. Seperti yang telah dilakukan oleh unit bimbingan dan konseling di SMK Seri Aman Pasir Putih, Kelantan, mereka menjalankan program yang berkhususkan berkaitan dengan ponteng sekolah. Oke, dalam program ponteng sekolah ini sudah semestinya mereka akan membahaskan atau menghuraikan apa kesan-kesan atau akibatnya pelajar ponteng sekolah. Sebagai contoh, pelajar akan ketinggalan pembelajaran, dan yang paling serius lagi, berkemungkinan pelajar akan disoal siasat oleh pihak polisi kenapa mereka ponteng sekolah. Dan aktiviti yang berlaku dalam jangka masa yang panjang pula kita boleh lihat dari aspek sikap pelajar yang merokok. Oke, seperti yang kita ketahui, untuk berhenti merokok bukanlah senang, tetapi dia mengambil masa yang panjang untuk berhenti. Karena ketagihan itu bukanlah satu benda yang mudah untuk ditinggalkan. Apalagi bila mereka sudah melakukan perkara itu bertahun-tahun atau berbulan-bulan, bukan mudah untuk meninggalkan perbuatan atau sikap merokok ini. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Arif Khairuddin bin Abdul Aziz. Saya teruskan pembentangan hari ini dengan isu-isu berkaitan kaunseling. Okey. Pencapaian hasrat yang lebih baik bukan mudah, dan memandangkan terdapat banyak halangan dan isu-isu yang dihadapi oleh guru-guru bimbingan dan kaunseling itu sepenuh masa dalam melaksanakan tugasan dan tanggungjawab mereka. Antara isu-isu yang berlaku adalah artikel pertama adalah berkaitan dengan pelajar stres, guru kaunselor perlu kreatif. Artikel ini diterbitkan pada hari Sabtu 22 Januari 2011, iaitu pada pukul 12 tengah hari. Kenyataan ini dinyatakan oleh Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia, iaitu Datuk Dr. Ismail Alias berkata, guru kaunselor tidak seharusnya menghadkan peranan mereka dan dengan mengadakan sesi kaunseling untuk pelajar yang mempunyai masalah semata-mata. Jadi dalam kenyataan ini, isu ini lebih kepada guru yang tidak dia tidak menghiraukan kepada pelajar-pelajar yang kurang bermasalah. Jadi dia tak boleh nak handle kepada semua pelajar. Kenyataan ini juga menyatakan bahawa mereka juga perlu melakukan program preventif dan pembangunan terhad golongan ini dari masa ke semasa, katanya kepada pengarah tersebut. Kenyataan ini juga menyatakan bahawa beliau yang juga naib presiden Persatuan Kaunseling Malaysia perkama mengulas mengenai rancangan Kementerian Kesihatan yang memperkenalkan modul kesihatan mental sekolah menengah
untuk menangani masalah stres. Jadi banyak cara yang telah dilakukan untuk menghilangkan stres terhadap pelajar. Okey, antara isu yang kedua adalah guru kaunseling bantu pelajar, di mana artikel ini dikeluarkan pada 28 November 2019. Iaitu artikel ini menyatakan bahawa guru bimbingan kaunseling sedia membantu pelajar tingkatan 4 memilih 4 pakej mata pelajaran yang ditawarkan apabila kurikulum standard di sekolah menengah KSSM menengah atas dilaksanakan pada sesi persekolahan tahun depan. Tahun depan tu ialah tahun 2020 lah. Itu adalah kenyataan yang telah dinyatakan. Okey, isu yang ketiga adalah 3,992 kes ponteng sekolah telah direkodkan di Johor. Di mana artikel ini diterbitkan pada hari Jumaat 30 Jun 2019. Di mana kenyataan ini telah menyatakan sebanyak 3,992 kes ponteng sekolah direkodkan data e-rekod kaunseling sekolah-sekolah negeri Johor sejak Januari hingga Jun yang lepas. Jadi kita tahulah kenapa kes ponteng sekolah ni berlaku. Disebabkan ada gejala-gejala yang negatif yang berlaku kepada pelajar, dan guru kaunseling tu tidak mengambil berat tentang perkara ini, dan ia tidak memberi sokongan terhadap pelajar dan tidak membantu sepenuhnya lah kepada pelajar untuk memberi bimbingan. Mungkin masalah itu boleh boleh berlakunya kes ponteng sekolah. Okey, artikel yang keempat ialah tambah guru kaunseling di sekolah, di mana artikel ini diterbitkan pada 17 Oktober 2017 pada jam 1.39 petang. Okey, di mana kenyataan ini dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan akan menempatkan lebih ramai guru kaunseling profesional di sekolah bagi menangani pelbagai isu dan masalah pelajar. Okey, selain itu, kementerian juga meminta semua guru supaya bertindak sebagai guru disiplin dan tidak menyembunyikan sebarang insiden yang berlaku di sekolah daripada kementerian dan pihak berkuasa. Ini adalah untuk mengelakkan kes ataupun masalah yang berlaku yang lebih teruk oleh pelajar. Jadi dia dapat mengawal situasi tersebut. Jika masalah tersebut boleh ditangani dengan segera, guru-guru kaunseling perlu terlibat dengan lebih cepat dan lebih progresif lagi lah. Kenyataan isu yang terakhir adalah Kementerian Pendidikan sasarkan seorang kaunselor setiap 250 murid, di mana kenyataan ini telah diterbitkan pada 29 Ogos 2019, iaitu pada jam 4.07 petang. Okey, artikel ini menyatakan ketika ini kementerian sedang jalankan kajian terperinci mengenai isu ini dan diharapkan dapat mencapai cadangan nisbah seorang kaunselor kepada 250 murid dan pelajar. Okey, kenyataan ini mengesyorkan untuk
guru kaunseling tersebut ialah berkomunikasi secara berkesan dan terap nilai murni. Seterusnya, wujud pusat sehenti tingkat kompetensi guru kaunseling. Seterusnya, penyelarasan kurikulum sains tanding negara maju. Dan kenyataan ini juga menyatakan beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Simposium Guru Bimbingan dan Kaunseling India Malaysia di Universiti Antarabangsa Menapai Malaysia di sini hari ini. Okey, terdahulu ketika berucap, Nin Ching berkata kementerian sedar akan keperluan menambah kaunselor dan memberi perhatian lebih serius isu ini. Manfaat lebih 5 juta murid dan pelajar sekolah di seluruh dunia. Okey. Katanya pelbagai insiden yang berlaku dalam kalangan murid dan pelajar sekolah ketika ini, termasuk masalah pencemaran kimia, kes bunuh diri dan kemurungan, menunjukkan kementerian perlu lebih berusaha memperkasakan kaunselor untuk menangani lebih lagi masalah yang berlaku daripada pihak pelajar lah, daripada pelajar tersendiri. Okey, kita pergi pula kepada rumusan. Okey, last sekali. Generasi muda, khususnya pada para pelajar sekolah, ia merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan negara. Dan sebagai pendidik, guru memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi muda yang berkualiti tinggi. Dan seterusnya, program bimbingan dan kaunseling sesebuah sekolah amat penting dalam usaha institusi terbabit untuk melahirkan modal insan yang berminda kelas pertama, seterusnya akan dapat menerajui tampuk kepimpinan negara dengan baik pada masa hadapan.